Perbandingan pentadbiran negara Singapura dan Myanmar. Memperkenalkan ahli kepala kami iaitu Amir, Farah, Yati dan Adilah. Pentadbiran awam ialah organisasi, institusi atau entiti awam yang bergantung kepada kekuatan sumber politik untuk memenuhi kepentingan atau hal ehwal rakyat. Pengurusan ini dijalankan mengikut kedaulatan undang-undang. Selain itu, pentadbiran awam adalah panduan untuk kepimpinan dan kawalan semua usaha kumpulan daripada perhimpunan individu kepada beberapa proses kerja. Ia membantu individu untuk mengatur dan mengurus masa, sumber dan matlamat mereka dengan berkesanlah. Menurut pendapat Rogers, Griff dan Morgan, perbandingan tadbiran awam ialah bagaimana dua atau lebih sistem tadbiran awam yang hendak membandingkan. Ini boleh termasuk melihat struktur, dasar, amalan dan hasil mereka. Hal ini akan menganalisis operasi sistem untuk mencari kekuatan dan kelemahan. Myanmar dikenali sebagai Burma, iaitu sebuah negara di Asia Tenggara. Pada tahun 1989, nama Myanmar diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, iaitu PBB. Sistem politik Myanmar pula diuruskan oleh Majlis Pembangunan dan Keselamatan Negara. Burma telah mengekalkan kuasanya sejak Jeneral Ne Win dengan melakukan rampasan kuasa pada tahun 1962, iaitu dengan menggulingkan U Nu, iaitu memimpin kerajaan awam. Semasa pemerintahan Empayar British sehingga 1948, ketegangan kaum timbul di Burma. Pemerintahan tentera berakhir pada tahun 2011 dengan pentadbiran awam mengambil alih. Aung San Suu Kyi memperoleh undi terbanyak dan dipilih semula sebagai penasihat tertinggi Myanmar kerana penipuan pengundian. Tanggal 1 Februari 2021, tentera yang diperintah oleh Tak Madao dengan cara rasminya menggulingkan kerajaan Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi dan anggota-anggotanya yang lain telah ditangkap atas kesalahan penipuan pengundian. Negara Singapura pula merupakan sebuah republik pulau di Asia Tenggara yang terletak di utara Khatulistiwa. Singapura merupakan pusat kewangan keempat terbesar di dunia dengan mempunyai jejak ekonomi dan kewangan yang besar. PBB telah mengecam penahanan Aung San Suu Kyi oleh tentera beberapa jam kemudian, manakala negara ASEAN yang lain menggalakkan ia menuntut pembebasan ke atas Aung San Suu Kyi. Singapura dinamakan sebenar istilah Sanskrit Sripura, bermaksud tanah tulen atau bandar singa. Singapura telah mendapat julukan Bandar Singa. Kajian mendapati bahawa tidak pernah wujudnya singa di pulau tersebut. Sebaliknya, ia merupakan seekor harimau. Populasi Cina, Melayu dan India, Singapura mempunyai sejarah penghijrahan yang panjang dengan peratusan penduduknya sebanyak 42 dan terdiri daripada warga asing. Sistem pentadbiran awam. Di Myanmar, sisa Charlie Bernard adalah pesuruhjaya pertama
yang menasihatkan supaya pentadbiran awam dan kutipan cukai dikendalikan oleh wakil tempatan dan mengikut peraturan tempatan. Manakala bagi Sir Charlie Crosswhite yang menggantikan Sir Charlie Bernard memilih untuk mengikuti sistem India. Selain itu, kedatangan British ke Myanmar telah membawa impak yang hebat kepada negara tersebut. Hal ini menyebabkan dasar penjajahan British di Burma yang mengakibatkan perpecahan kerajaan, iaitu pembubaran dinasti Knau Baung, mempunyai impak yang besar terhadap sejarah tempatan, terutamanya dari segi pentadbiran dan kepimpinan serta agama. Seterusnya, apabila British menguasai Myanmar, mereka membuat satu perubahan yang besar dalam sistem politik peribumi oleh negara Myanmar itu. Antaranya ialah kemusnahan sistem beraja yang dapat dilihat perubahan yang paling ketara. Tiada putera-raja menurut sistem purba lain turut dihapuskan seperti Mewat Togi dan Tai Togi. Badan Huldau iaitu Majlis Tertinggi Bangsawan dan Tat Nabai yang terdiri daripada Sami Buddha. Kedua-dua badan yang bertindak sebagai penasihat raja itu, dan oleh kerana raja adalah seorang pemimpin agama pada masa itu, Sangha mempunyai banyak pengaruh British. Selepas kemerdekaan di Myanmar pula, dasar British yang lebih terbuka dalam arena sosial dan politik membolehkan ramai orang Burma menerima pendidikan dan kemudiannya memasuki politik. Dan ini mengakibatkan lonjakan dalam erti kata nasionalisme. Walau bagaimanapun, rakyat Burma dihimpit dengan kesusahan apabila mereka terdorong dengan berhutang kepada ceti, dan hal ini menyebabkan mereka kehilangan tanah serta terpaksa bersaing dengan buruh daripada India dalam kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh British demi mempromosikan pluralism. Bagi negara Singapura pula, negara kota Singapura tidak mempunyai sepadan dengan ciri-ciri pecahan negeri dalam pembentukan wilayah negeri dan pembahagian politik yang terdiri di negeri yang lebih besar kerana saiz fizikalnya yang kecil. Namun, badan ini telah dibagikan secara pentadbiran dalam berbagai cara sepanjang sejarahnya kerana saiz fizikal yang kecil. Bahagian ini berdasarkan daerah pos yang popular pada zaman penjajah apabila pilihan raya tempatan memaksa pembinaan daerah perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bentangkan iaitu perbandingan Singapura dan Myanmar. Okey, Singapura. Singapura ni telah ditubuhkan sebagai sebuah negara republik berparlimen dengan kerangka institusi yang dimodelkan mengikut bentuk kerajaan British sejak berpisahnya daripada Persekutuan Malaysia pada tahun 1965, dan dia mempunyai satu peringkat kerajaan iaitu dengan 15 kementerian, 23 jabatan kerajaan dan 68 lembaga berkanun, dan Perdana Menteri merupakan ketua eksekutif dalam pentadbiran. Seterusnya, bahagian Perkhidmatan Awam JPA di Singapura yang menyela sumber manusia di seluruh kerajaan dan bertanggungjawab dalam pengambilan dan imbuhan perkhidmatan awam, dan mereka ini juga bertanggungjawab dalam memberikan teori dan melihat imbuhan terhadap pekerjanya dalam mengelakkan ataupun menjauhi gejala rasuah. Seterusnya, sektor awam Singapura diselia secara langsung oleh Kementerian Kewangan MOF, di mana wang awam tersebut diselia secara langsung dan secara terus oleh Kementerian Kewangan. Seterusnya, kerajaan Singapura menetapkan Matlamat Dasar Sosial dan Ekonominya pada tahun 1995, di mana mereka telah menetapkan matlamat mereka tersendiri dalam menubuhkan Singapura sebagai sebuah negara yang lebih maju yang setanding dengan negara-negara yang lain, di mana ketika itu negara Singapura merupakan negara ketiga, negara ekonomi ketiga, dan mereka telah melihat kepada faedah ekonomi mereka tersendiri, iaitu di mana mereka telah menetapkan dasar-dasar mereka dalam memberikan kualiti terhadap negara mereka dan seluruh rakyat Singapura. Seterusnya, Myanmar.
Myanmar pada tahun 1948 merupakan kerajaan yang bebas pertama. Myanmar telah ditubuhkan banyak struktur kolonial dan sistem pentadbiran mereka telah dipelihara, dan Myanmar merupakan negara yang unik kerana sistem pentadbiran mereka merupakan sistem pentadbiran yang berubah dan tidak tetap, di mana mereka melalui pelbagai rampasan kuasa dan struktur pentadbiran yang sangat berlainan. Seterusnya, kerajaan Majlis Revolusi seterusnya 1962 1974 membentuk Jawatan Kuasa Keselamatan dan Pentadbiran Pusat dan Jawatan Kuasa Nasional bagi setiap peringkat kerajaan, di mana Myanmar ini tanpa pemerintahannya. Okey, untuk kesimpulan pula, secara keseluruhannya lah, perubahan dan perbezaan yang wujud dalam sistem pentadbiran awam Myanmar dan Singapura iaitu yang dipertimbangkan dan mempengaruhi perubahan antara kedua-dua negara, menjadikan sistem pentadbiran kedua-dua negara lebih maju dan berjaya. Dalam konteks Myanmar dan Singapura, terdapat perbezaan jelaslah antara kedua-dua negara dalam aspek sosioekonomi, sosiopolitik, demografi dan sosial perundangan. Bagi aspek sosioekonomi pula, negara Myanmar sebagai negara membangun dan Singapura pula sebagai negara yang maju. Aspek sosial demografi pula, di mana majoriti penganut Buddha di Myanmar berbanding Singapura, yang mana menempatkan pelbagai kumpulan etnik seperti Melayu, Cina dan India. Dan majoriti penduduk negara itu adalah Cina lah. Bagi aspek sosio perundangan pula, merangkumi agama Buddha sebagai agama negara Myanmar dan yang termaktub dalam undang-undang. Tidak seperti Singapura lah yang tidak mempunyai agama di negara Singapura.